Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik macam mana? Apa khabar? Sihat? Masih terus bersemangat untuk belajar? Ya, macam itulah adik-adik. Ustaz Mi sayang sangat-sangat. Okey, adik-adik, hari ini Ustaz Mi tak nak buang masa. Kita akan terus belajar tajuk pendidikan Islam pada kali ini. Dan pada kali ini Ustaz Mi membawakan tajuk bagi tingkatan 2, iaitu pendidikan Islam. Adik-adik boleh rujuk buku teks. Dah ada buku teks dah? Dah? Okey, cantik. Adik-adik buka buku teks, adik tengok muka surat yang ke-9. Dan tajuk kita pada kali ini adik-adik yang kita akan bincangkan, kita akan baca Quran hari ini, kita akan tadabbur ayat Quran hari ini. Tajuknya ialah luasnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey adik-adik, dah sedia? Dah ada buku teks? Dah buka buku teks? Pandai. Okey, insya-Allah sebelum kita nak mula kita akan doa dulu supaya Allah Ta'ala memberikan berkah dalam perhimpunan kita dalam majlis ilmu kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami pada hari ini ya Allah. Jadikan kami pandai ya Allah, jadikan kami bijaksana ya Allah. Kurniakan kekuatan ingatan kepada kami ya Allah, di dalam kami mempelajari ilmu-Mu ya Allah. Jadikan apa yang kami pelajari hari ini ya Allah dapat kami hayati, dapat kami ingati, dapat kami amalkan di dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, kita dah berdoa adik-adik. Sekarang jom kita tengok apakah yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi macam yang biasa, sebelum tu kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini adik-adik. Okey, objektif yang pertamanya adik-adik ialah kita dapat membaca dan menghafaz surah Ali Imran ayat yang ke-26. Okey, ini satu ni je kita tengok pada hari ini, sebab dia ada 2 unit. Satu unit ni saja, iaitu kita akan membaca dan menghafaz Ali Imran surah Ali Imran ayat yang ke-26. Okey, yang kedua kita menyatakan intisari ayat. Jadi kita akan cuba tadabbur dan cuba kita hayati apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang ketiga, menjawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi sebagaimana biasa yang Ustaz Mi selalu buat untuk adik-adik, khas untuk adik-adik. Okey adik-adik, cantik. Jadi mula-mula sekali adik-adik, kita akan tengok apa? Ya, ini dia ayat Quran. Okey, di situ Ustaz Mi ada letak beberapa tempat yang kita perlu tekankan hukum tajwidnya. Okey, Ustaz Mi akan baca penuh dulu, kemudian kita akan baca secara kata apa? Satu persatu, dan kita tengok apakah hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini yang perlu kita tekankan. Okey, Ustaz Mi baca dulu adik-adik boleh ikut. Okey, sambil-sambil tu adik-adik ikut. Ustaz Mi baca, adik-adik ikut. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Itu dia. Jadi kita dah baca bersama-sama adik-adik. Jadi kita tengok satu persatu, kita tengok apa yang Ustaz Mi tandakan pada merah dan kuning itu, supaya kita dapat tahu sedikit sebanyak dan secara tidak langsung kita dapat memperbaiki tajwid kita. Qulillah, 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 qulillah. Dia kena nipis. Qulillah, bukan qulillah. Qulillah. Humma,
humma. Tasydid di situ, jadi kita kena dengung. Wajibal gunnah. Qulillahumma ma panjang 2 harakat, ada alif berdiri di situ. Kemudian malikal mulki tu'til, bukan tutil, tu'til, ada hamzah di situ, tu'til. Tu'til mulka man tasha, man tasha. Apa hukum dia? Pandai, ikhfa. Ikhfa hakiki jadi dengung. Okey, man tasha sya. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil. Okey, kemudian terus wa tanzi'un, ada kuning di situ, kuning dengan dengung, nun mati bertemu dengan nun mati bertemu dengan zai kat situ nun mati bertemu dengan zai, ifa, jadi kena dengung. Wa tanzi'ul mulka mim apa dia? Jadi ada tasydid di situ, wajibal gunnah, kena dengung, kena gunnahkan. Mimman, man, nun mati bertemu dengan tak. Apa dia? Pandai. Masih ifa hakiki. Nun mati bertemu dengan tak. Mimman tasha. Yang tadi sya, wajib muttasil, ada apa? Tanda panjang di situ, boleh panjang 4 ataupun 5 harakat. Tasha wa tu'izzu man, ada penekanan di situ, ada tasydid di atas zai. Wa tu'izzu man, nun mati bertemu dengan ta. Sekali lagi, nun mati bertemu dengan ta, apa hukum dia? Pandai, ifa hakiki. Man, kena dengung. Man tasha. Sekali lagi, sya, ada tanda panjang di situ, 4 ataupun 5 harakat. Mak wajib muttasil. Wa tuzillu man, ada tasydid di situ, tekankan. Wa tuzillu man, sekali lagi, nun mati bertemu dengan ta. Pandai, ifa hakiki. Man tasha, sya. Sekali lagi, apa dia? Pandai, dia dah boleh ingat sebab banyak kali ulang kan. Mat wajib muttasil, ada tanda panjang di situ, maka panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Man tasha biyadikal khair, okey. Innaka, apa dia? Wajibal gunnah. Pandai, wajibal gunnah, nun bertasydid, jadi kena gunnahkan. Innaka ala kulli syai'in, kuning di situ, tanwin bertemu dengan qaf. Pandai, ifa hakiki. Syai'in qadir. Jadi sekali lagi kita baca secara penuh, adik-adik, boleh? Cantik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ikut 1, 2, mula. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Boleh? Okey, Ustaz ni baca secara penuh, adik-adik cuba ikut sekali. Last, okey? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah adik-adik. Okey, itu ayat Quran yang kita dah baca bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan adik-adik boleh tengok sekali lagi, ulang sekali lagi supaya adik dapat membaca dengan lebih baik insyaAllah. Okey, sekarang kita tengok ayat. Kita tengok potongan ayat ni, sambil tu kita tengok tadabbur sedikit sebanyak ya. Okey. Qulillahumma malikal mulki. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Itu maksud dia. Dalam ayat ni adik-adik, sebenarnya dia satu ayat yang Allah Ta'ala suruh Nabi berdoa. Di situ ada perkataan Allahumma, wahai Tuhan. Jadi Nabi diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berdoa. Waktu dia kata qulillah, wahai Muhammad, doalah macam ni. Seolah-olah macam tu. Qulillahumma malikal mulki, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Mulki, yang memiliki pemerintahan, yang berkuasa memerintah, yang mengurus pemerintahan tersebut. Itu maksud mulki. Okey, kemudian kita tengok tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Di sini akidah dia adik-adik. Akidah apa? Tuhan ataupun Allah nak bagi tahu pada kita bahawa kita kena mengaku. Ni akidah. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Maksudnya, kalau kita nak meminta pada Allah, mintalah pada Allah. Jangan minta sesama manusia. Kuasa pemerintahan itu milik Allah. Jadi kalau kita nak apa saja, Allah Ta'ala yang memiliki pemerintahan ni, memiliki seluruh alam ni, memiliki semuanya, mengurus semuanya. Jadi Allah Ta'ala yang memiliki semuanya, mengurus semuanya. Jadi kita nak minta kat siapa adik-adik? Ya, minta dekat Allah. Okey, engkau memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahu Akbar. Ini Allah. Kalau kita tengok dulu, Allah Ta'ala bagi kuasa pemerintahan kepada sesiapa? Pada siapa adik-adik? Ya, banyak pemerintahan sekarang ni. Kalau zaman Nabi Musa, kuasa pemerintahan dimiliki oleh Qarun. Kan? Qarun pula apa? Fir'aun. Fir'aun memiliki pemerintahan. Allah Ta'ala bagi tu. Tapi Allah Ta'ala boleh cabut tak? Allah Ta'ala boleh cabut. Bila-bila masa Allah Ta'ala cabut. Cabut dengan apa? Mematikan Fir'aun dalam Laut Merah. Begitulah juga dengan kita. Allah Ta'ala boleh bagi kita jadi ketua. Allah Ta'ala bagi kita menguasai suatu pemerintahan. Boleh bagi. Dan Allah Ta'ala juga boleh mencabut. Dia kata, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Mencabut adik. Diterjemahkan mencabut. Maksudnya boleh ambil macam tu cabut je. Sangat mudah bagi Allah untuk bagi pemerintahan dan menarik balik pemerintahan tu. Okay, adik? Ini akidah. Dan wa tu'izzu man tasha'. Dan engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Allah Ta'ala nak bagi mulia kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak. Adik-adik, jadi kalau kita nak dimuliakan oleh Allah, nak dimuliakan oleh orang, jangan cari orang. Cari siapa? Ya, cari Allah. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat yang boleh mendatangkan kemuliaan kepada kita. Mayar 5 waktu, jadi orang beriman, buat benda yang wajib oleh Allah, berusaha menjadi orang yang bertakwa. Itu cuma jalan nak bagi kita mulia yang telah ditetapkan oleh Allah. Laksanakan dakwah, kan? Itu semua jalan nak bagi kita dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala boleh bagi kemuliaan dengan kita buat apa yang jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di samping apa dia? Ya,
jangan lupa berdoa pada Allah, meminta pada Allah. Jangan sekali-kali minta pada manusia. Siapa yang minta pada manusia, mesti di hari akhirnya dia akan dihinakan oleh Allah, oleh manusia. Faham tak, dek? So, minta pada Allah untuk Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada kita, dan kita laksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, jalan untuk mendapat kemuliaan daripada Allah. Faham tak, dek? Cantik. Okey, seterusnya. Wa tuzillu man tasha, dan engkaulah yang menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Dan Allah, dia ada dia boleh menghinakan sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang Allah Ta'ala akan hinakan, dan dia pasti terhina. Dia pasti terhina. Macam tadi, nak dapat kemuliaan, Allah Ta'ala kata buat ni, buat tu, buat ni, buat benda wajib, jadi orang beriman, usaha jadi orang bertakwa, jadi pendakwah. Semua tu jalan nak bagi kita mulia. Macam itulah juga kalau kita nak dihinakan oleh Allah, buat maksiat, tak meninggal segala perintah Allah, mempersendakan agama Allah, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Rasul-Rasul Allah, semua tu jalan akan dihinakan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala boleh hinakan dia. Allahu Akbar. Jadi mintalah kemuliaan pada Allah dan minta lindung daripada dihinakan oleh Allah. Tu maksud tersirat daripada doa yang Allah Ta'ala suruh Nabi doa sebegini. Dan biyadikal khair, dan kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Biyadikal ni sebenarnya biyadik, yadik, tangan. Biyadik, tapi dalam ni diterjemahkan sebagai kekuasaan. Biyadikal khair, dan kekuasaan engkau sahajalah adanya segala kebaikan. Maknanya dalam kekuasaan Allah semuanya yang terbaik. Allah menguasai, memiliki, menguruskan semuanya daripada Allah itu sangat terbaik. Jadi kalau kita nak minta pada siapa? Ya, minta pada Allah. Jangan sekali-kali meminta pada manusia, berusaha dengan untuk mencapai kemuliaan daripada manusia. Jangan. Minta pada Allah di samping berusaha sebagaimana yang telah ditetapkan jalan-jalannya oleh Allah. Faham, adik? Dan last sekali, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Inilah Allah. Dan last sekali dikuatkan daripada ayat ini bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Okay, adik? Faham? Jelas? Jadi kalau orang tanya kita, ini doa ke apa, Ustaz? Jawapan dia doa. Kalau ada doa, Ustaz, kenapa ya Ustaz? Dalam ni tak ada pun hajat-hajat. Semuanya cerita puji Allah, cerita akidah, kan? Dekat mana hajat tu? Jawapannya adik-adik, ya, sebagaimana yang Ustaz menjelaskan, nampak puji Allah tetapi tersiratnya sedang meminta pada Allah. Tengok ayat pertama, dia kata, Allah, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam hati, ya Allah, berilah kuasa pemerintahan kepada aku. Sebab Allah Ta'ala yang memiliki kuasa pemerintahan, tersirat dalam hati minta kuasa pemerintahan. Sebab kuasa pemerintahan kalau Tuhan yang bagi, itu yang terbaik. Dan tadi biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kuasa ini sebagai, orang kata apa, selagi mana ia memberi manfaat kepada dunia dan akhirat kita, minta Allah Ta'ala kekalkan, insya-Allah. Kemudian seterusnya, dan engkaulah juga memuliakan. Ni kita puji Allah, ya Allah, engkau memuliakan seseorang. Jadi dalam hati kita tersiratnya, kita minta, ya Allah, muliakanlah aku, ya Allah, muliakanlah aku, ya Allah, muliakan aku, ya Allah. Sebab bila aku mulia, orang lain akan memuliakan aku. Bila engkau muliakan aku, orang lain akan muliakan aku. Allahu Akbar. Dan engkaulah yang menghina siapa yang engkau kehendaki. Dalam hati, ya Allah, tolonglah ya Allah, jangan engkau hinakan aku, ya Allah, jangan engkau hinakan, ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa, ya Allah, tapi jangan engkau hinakan aku, ya Allah. Kerana engkau yang boleh, ya, yang boleh menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Allah, sangat besar doa ni adik-adik.
Maka jom kita beramal. Kena hafal ni kan? Kena hafal. Jadi kita hafal dan kita faham ayat ni. Di samping tu, yang tersirat tu dalam hati kita niat sebagaimana yang Ustaz Mi sebut tadi. Faham adik? Cantik, Alhamdulillah. Okey, seterusnya intisari ayat. Jadi kita tengok intisari ayat sebab lepas ni 25 soalan. Dalam tu ada soalan-soalan yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik jawab. Okey, kita tengok secara terus saja. Memberikan dan mencabut kuasa pemerintahan. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Yang tadi tu, Allah berkuasa memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki. Itu intisari yang tadi Ustaz Mi beritahu. Apabila Allah mengendaki seorang itu sebagai pemerintah, tidak ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Nampak? Kalau Tuhan dah kata kamu akan jadi pemerintah, minta maaf siapa halang, banyak mana pun tentera nak kacau dia, banyak mana pun orang nak fitnah dia, takkan ada siapa yang halang untuk dia jadi pemerintah. Sebab Allah Ta'ala yang pilih dia jadi pemerintah. Faham adik? Cantik. Begitu juga apabila Allah mencabut kuasa pemerintahan daripada seseorang, maka hilanglah kuasa pemerintahan tersebut. Kalau Allah Ta'ala nak cabut, sangat mudah bagi Allah. Siapa yang nak pertahankan, nak buat macam mana, buatlah. Tapi kalau Tuhan kata aku cabut, aku cabut. Biyadikal khair. Kuasa tu di tangan Allah. Allah Ta'ala boleh buat bila-bila masa saja. Nampak adik-adik? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, memuliakan dan menghina manusia. Ini poin-poin penting dalam doa tadi, pada ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dengan pelbagai cara, seperti dengan harta benda, pangkat, ilmu dan kesihatan. Ni semua cara-cara Allah Ta'ala nak memuliakan kita. Sebab semua ni kalau ada kat kita, kita jadi mulia. Apa? Harta benda. Kalau kita ada harta banyak, orang kagum, orang suka dekat, orang muliakan kita. Buat adik? Kemudian ada pangkat, lagilah orang respect kita, orang hormat kita, orang muliakan kita. Ada ilmu, tempat rujuk, memang orang muliakan kita. Ada kesihatan, bila kita sihat, bertenaga, penampilan mantap, memang orang akan muliakan kita. Sebaliknya, kalau semua ni tak ada, orang akan hinakan kita. Orang miskin tak ada siapa heran. Orang tak ada pangkat, tak ada siapa heran. Orang tak ada ilmu, diperbodohkan, diperkotak-katikkan, dihinakan. Orang yang tak ada kesihatan, cacat dan sebagainya, semua tu akan dihinakan. Jadi 4 perkara ni penting dalam kehidupan kita yang kita kena minta pada Allah. Sebab biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala yang berkuasa. Jadi kita kena minta pada Allah. Begitu juga apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak menghinakan seseorang, Allah Ta'ala akan menarik balik. Dan Allah Ta'ala dia boleh tarik balik. Kena ingat, Allah Ta'ala walaupun dia cakap macam ni, nampak macam biasa je adik. Ayat ni bila baca sekali tak faham kan, macam biasa je. Ustaz Mi pun mula baca biasa. Tapi bila guru Ustaz Mi kata, besarnya, ya Allah. Terutama pada part ni, Allah Ta'ala boleh muliakan, menghinakan. Allah, nampak? Dia boleh menghinakan kita bila-bila masa je adik-adik. Dia kata apa? Begitu juga Allah akan, kalau Allah Ta'ala hendak hinakan seseorang, Allah Ta'ala akan tarik balik harta. Dia elok kaya, serak, dia boleh ambil, jatuh muflis dan miskin papa kedana, tak ada apa, dihinakan terus. Allah. Kedudukan daripada ada jawatan, Allah Ta'ala cabut, tak ada apa, terus miskin papa kedana. Dan kesihatan, elok sihat, tiba-tiba kena stroke, kena cuci buah pinggang, kena sakit jantung, orang kena tukar lampin. Hina tak hina adik-adik? Allah, nikmat kesihatan ni perlu kita minta pada Allah. So, doa ni sangat penting. Dia tak ada pun sebut dalam ni cerita-cerita ni. Mulia, dia tak ada dalam doa tadi, qulillahumma, tak ada minta pun. Ya Allah, beri aku harta benda, pangkat, ilmu, kesihatan. Ya Allah, jangan kau hinakan aku, tarik balik harta aku, kedudukan dan kesihatan aku, semua kau tarik balik, aku tak nak, ya Allah. Tak ada pun sebut dalam doa tadi kan, dalam ayat tadi kan, tak ada kan. Tapi yang tersiratnya, inilah yang kita minta adik-adik. Allahu Akbar. Dia macam kita ajak kawan kita pergi makan lah. Ajak kita kawan kita makan kan, makan ramai-ramai. Kita nak bagi dia belanja kita tak cakap terus kan. Kita cakap apa? Datang dah kawan kita ni, orang kaya baru ni, duit banyak, harta berjuta-juta. Kita cakap macam tu kan, kita puji dia. Sebab ayat tadi, kalau adik perasan, ayat-ayat Quran tadi, semua dia puji Allah. Betul tak? Macam tu lah.
Kita puji dia tapi tersirat dengan harapan apa? Orang tu belanja kita. Macam itulah dengan ayat ni. Kita puji Allah, engkau bagi kuasa pemerintahan dan engkau boleh cabut, engkau bagi kemuliaan dan engkau boleh hinakan. Tersiratnya apa? Ya, tersiratnya kita minta kepada Allah apa yang sepatutnya kita minta. Apa dia? Yang tadi, harta benda, pangkat, ilmu, kesihatan, semua ni dapat memuliakan kita di dunia ini dan juga di hari akhirat. Sebab dengan semua ni kita boleh buat banyak amal. Jangan sekali-kali hinakan kita. Bila hina adik-adik, Allah, kalau tak ada harta kita nak sedekah dengan apa? Kalau tak ada sihat, macam mana kita nak gunakan tenaga kita untuk dakwah? Allah. So, faham adik-adik ya? Okey, jadi kita kena minta. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sekali-kali lupa untuk meminta hanya kepada sekali lagi, hanya kepada pandai, hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua adik-adik menjadi orang yang beriman, yang menjalankan segala perintah Allah, dan menjadi orang yang selalu meminta hanya pada Allah, dimuliakan Allah, dan jauhi terlindung daripada dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okay adik, setakat tu dulu perjumpaan kita pada kali ini. So, jangan lupa jawab 25 soalan. Ustaz Mi penat-penat buat ni. Buat 25 soalan kuis di deskripsi. Disediakan khas untuk adik-adik yang menonton video Ustaz Mi pada kali ni. Tekan link dan jawab semua soalan, dan adik-adik boleh tengok view score dia. Kalau adik dapat 100, tahniah. Kalau adik tak dapat 100, buat lagi sampai dapat 100. Jangan lupa subscribe untuk Ustaz Mi lebih bersemangat untuk menyampaikan dakwah Ustaz Mi melalui medium pendidikan ini. Dan jangan lupa subscribe supaya kita dapat berjumpa lagi dengan Ustaz Mi pada masa-masa yang akan datang, dalam video Ustaz Mi yang akan datang. InsyaAllah doakan Ustaz Mi adik-adik. Ustaz Mi juga doa adik-adik supaya kita bersama-sama, sebagaimana kita berkumpul di sini, kita akan berkumpul di syurga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tahniah semua. Sampai sekarang adik-adik bersama dengan Ustaz Mi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. With